Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Iqmal bin Hamzah. Nombor matrikulasi 8203194520050002. Pelajar jurusan Sarjana Muda Pengurusan dengan Kepujian dari OUM Melaka Learning Center. Dalam tugasan kali ini adalah untuk menilai kemampuan saya sebagai seorang pelajar dalam membincangkan kepentingan etika dalam komunikasi di bawah subjek ABCC 1103 pengenalan kepada komunikasi. Saya akan membincangkan kepentingan etika dalam komunikasi. Etika komunikasi merupakan seseorang yang menggunakan bahasa, media, kewartawanan mewujudkan hubungan yang dipandu oleh moral nilai individu. Dan seterusnya, definisi etika adalah keupayaan seseorang manusia dalam membezakan perkara betul atau salah. Sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada daya pemikiran manusia. Dan manakala himpunan nilai dan moral menjadi piawai dalam membentuk tingkah laku individu, organisasi dan kerjaya itu sendiri. Di sini kita akan bincangkan 6 komunikasi yang tidak beretika. Pada sudut pandangan fizikal, saya bahagikan kepada 3 bentuk, iaitu masalah tingkah laku, bahasa kurang sopan dan hubungan komunikasi dalam organisasi. Manakala di sudut media sosial, saya bahagikan kepada 3 perkara, 3 elemen, iaitu porno media sosial, medan cercaan hasutan dan carutan, dan laporan implikasi negatif. Apabila kita sebut mengenai bahasa kurang sopan, tergambar dengan perkataan kotor, mencarut dan ayat-ayat maki hamun yang keluar daripada percakapan seseorang. Dalam kajian Haryati Arifin, Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam 18 November 2019, golongan dewasa berpendapat bahasa dan gaya pertuturan remaja masa kini adalah berdasarkan pengaruh keluarga mereka dan persekitaran mereka membesar. Begitu juga dengan masalah tingkah laku. Komunikasi merupakan satu keperluan asas dalam kehidupan. Masalah tingkah laku boleh terjadi di kalangan kanak-kanak normal, namun ini lebih serius di kalangan kanak-kanak dengan kecelaruan perkembangan. Kanak-kanak yang bermasalah autism khasnya mungkin berkelakuan agresif akibat perubahan pada persekitaran sama ada cahaya, lampu atau sentuhan, atau perubahan kepada rutin mereka. Masalah ini harus dipandang serius kerana berkaitan langsung antara komunikasi dan tingkah laku. Juga kita dapat melihat hubungan komunikasi dalam organisasi. Dalam sesebuah organisasi, komunikasi ke atas diperlukan pihak atasan supaya cadangan daripada pekerja bawahan dapat membantu mereka membuat keputusan dan perancangan organisasi. Namun begitu, maklumat yang tidak benar atau kurang tepat daripada pekerja bawahan ini akan mewujudkan konflik di mana mampu menjejaskan kefungsian organisasi itu sendiri. Mari kita lihat daripada sudut media sosial. Daripada sudut media sosial, laporan implikasi negatif. Implikasi negatif sering dilaporkan berpunca daripada komunikasi yang tidak beretika di media sosial. Antaranya tercetusnya pergaduhan, penipuan, fitnah, menggugat ketenteraman awam, malah ada yang lantang mencabar kedaulatan undang-undang sehingga akhirnya memakan diri. Begitu juga di media sosial telah menjadi medan cercaan, hasutan dan carutan. Bukan sedikit yang terjebak dalam amalan komunikasi yang tidak beretika, tidak beradab dan tidak bertanggungjawab ini. Mereka tidak mempedulikan etika dan nilai dengan menjadikan media sosial sebagai medan fitnah, hasutan dan carutan. Yang lebih merisaukan adalah perkembangan porno media sosial. Baik buruk pengaruh internet itu bergantung kepada cara individu menggunakannya. Semakin maju teknologi komunikasi, boleh dikatakan tidak ada satu pihak yang mampu mengendali atau mengawal berita sahih atau tidak, termasuk kategori pornografi di media massa. Bermula komunikasi sexting dalam media sosial dikhawatiri membawa perlakuan sebenar di dunia nyata. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa cadangan penyelesaian untuk memperbaiki atau mengatasi komunikasi yang tidak beretika ini. Yang pertama, kita perlu melengkapkan diri dengan ilmu berkomunikasi. Yang kedua, kita perlu mengamalkan kesantunan bahasa. Dan yang ketiga, peranan kerajaan dalam mengawal dan mendidik nilai murni dan etika ketika menggunakan platform media sosial ataupun dari sudut fizikal. Kesimpulannya di sini, pembentukan komunikasi secara beretika lebih-lebih lagi golongan remaja bukan sahaja menjadi tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat, malah kerajaan. Nilai etika dan komunikasi seharusnya dipupuk dan diperkukuhkan oleh semua pihak, oleh semua golongan.
Nilai etika dan komunikasi sewajarnya diambil berat oleh semua, termasuklah daripada badan-badan kerajaan dan juga NGO. Impak yang besar kepada manusia dalam kawal selir diri dalam urusan kehidupan seharian. Dalam keadaan ini, kita sebagai masyarakat harus membezakan apa yang betul dan tindakan yang boleh diambil, yang boleh memberi kesan sama ada baik dan buruk kepada etika masyarakat, terutamanya di dalam aspek komunikasi. Sekian, terima kasih.